Nama saya adalah Veronica Nipa Prime. Nombor metrik saya adalah BA 2311017. Saya akan membentangkan tugasan 4, yaitu tugasan individu yang bertajuk Kes Keganasan Rumah Tangga. Kes keganasan rumah tangga ini biasanya berulang dan berlaku secara berterusan kepada mangsa, walaupun selepas penceraian. Hal ini disebabkan oleh pendera ini berasa kekuasaan itu berpihak kepada dia seorang dan dia mampu mengawal mangsa. Maksudnya, kebiasaan yang menjadi mangsa ini adalah golongan yang lemah seperti golongan wanita dan golongan kanak-kanak. Oke, seterusnya jenis keganasan rumah tangga. Yang pertama adalah keuangan. Contohnya, hianat harta, berhutang atas nama istri, mencuri harta istri. Maksudnya pihak lelaki ni ataupun si pendera ni ingin mencuri harta yang dimiliki oleh istri. Yang kedua adalah seksual, yaitu sebarang paksaan bentuk seksual. Contohnya, si istri tidak mahu melakukan hubungan intim, tetapi lelaki ini, pihak si pendera ini memaksa untuk melakukan hubungan tersebut. So, yang ketiga adalah mental. Yang mental ni contohnya adalah mengugut, menghina atau dikawal secara berterusan dan menyebabkan pihak istri ini merasa tidak selesa. Yang ketiga adalah fizikal. Fizikal ni, si pendera ni sanggup untuk memukul, mendera, menampar, menendang pihak istri. Yang kelima adalah sosial. Sosial ni adalah contohnya perhubungan sosial disekat. Contohnya mengintip ataupun menakutkan pasangan atau mencuri kata laluan pasangan. Ini menunjukkan tiada privasi antara mereka. Di samping itu, terdapat juga kesan keganasan rumah tangga, yaitu kesan yang memberi impak kepada golongan mangsa seperti golongan wanita dan golongan kanak-kanak. Yang pertama adalah anak-anak mengalami konflik identiti. Yang kedua adalah golongan ini akan dipandang serong oleh masyarakat. Yang ketiga adalah berlakunya penceraian mengganggu emosi dan mental seseorang. Contohnya anak-anak, prestasi anak-anak akan menurun dan menyebabkan anak-anak ni dia berasa tidak penting untuk hidup dalam kehidupan dia. So, yang kelima adalah anak-anak akan kekurangan kasih sayang dan mereka boleh menyebabkan mereka ni melibatkan diri dalam masalah sosial. Jadi, setiap permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Jadi, kita perlu mengusahakan ataupun melakukan langkah-langkah untuk mengatasi keganasan rumah tangga. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan saluran. Yang kedua adalah dapatkan pertolongan di Pusat Khidmat Krisis Sehenti OSCC. Yang ketiga adalah melaporkan kepada pihak polis. Ini adalah pihak pendera ini, sekiranya dia berlaku secara berlebihan, dia mendera ataupun boleh menyebabkan kematian, sebaiknya pihak mangsa ni dia melaporkan kepada pihak yang berwajib lah, yang terdekat. So, yang keempat adalah meminta pertolongan kebajikan masyarakat CKM. Seterusnya, untuk akta keganasan rumah tangga adalah yang pertama, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521. Akta ini menerangkan ataupun menyatakan tentang melindungi mangsa keganasan rumah tangga dan memberi kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah pelindungan.
Yang kedua adalah Kanun Kesiksaan Akta 574, yaitu kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan ancaman dalam rumah tangga seperti pukulan ataupun yang boleh menyebabkan kecederaan. Yang ketiga adalah Akta Kanak-kanak 2001, yaitu memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada sebarang bentuk keganasan, misalnya dalam keganasan rumah tangga yang lazimnya. Dan akta yang seterusnya adalah Akta Pelindungan Mangsa Keganasan Rumah Tangga 2017, yaitu menyediakan mekanisme yang lebih berkesan untuk melindungi negara daripada berlakunya lebih banyak lagi kes keganasan rumah tangga. Baiklah, saya akan menerangkan tentang statistik kes keganasan rumah tangga yang berlaku di Malaysia dari tahun 2019 sampailah tahun 2024. So, dari tahun 2019, kes keganasan rumah tangga ini mencatat sebanyak 5,562 kes, manakala pada tahun 2020 kes mencatat sebanyak 5,867 kes. Ini menunjukkan satu peningkatan yang besar berlakunya kes keganasan rumah tangga. Dan pada tahun 2021, kes semakin meningkat kepada 7,468 kes. Dan pada tahun 2022, kes ini menurun sedikit sebanyak 6,540 kes. Dan ini menunjukkan adanya kesadaran dan berlakunya banyak kempen yang dilakukan oleh pihak berwajib dan menyebabkan kes keganasan rumah ini berkurang sedikit. So, pada tahun 2023, kes pula mencatat sebanyak 4,690. Kes ini menurun secara berkesan sebab adanya langkah yang membantu untuk mengurangkan peningkatan kes keganasan rumah tangga. Untuk pada tahun ini ataupun pada tahun terkini, berita terkini sehinggalah Mac 4 Mac yang lalu 2024, negara kita mencatat seramai 18,433 orang telah menjadi mangsa. Kesimpulannya, saya berharap negara kita mampu untuk mengurangkan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara kita dan boleh memberi kesadaran kepada orang ramai bahawa pentingnya keluarga yang harmoni dan tidak berlaku sebarang keganasan dalam rumah tangga. Sekian, terima kasih.